Ujian ini bertujuan untuk memastikan elektrod yang ditanam itu tidak berada dalam kawasan rintangan bertindih. Bertindih maksudnya dia ada touching dengan elektrod lain. Maksudnya ujian ni, elektrod ni tidak bertindih dengan elektrod lain. Elektrod tu maksud bukan tembaga saja. Segala jenis metal, segala jenis besi dan pengalir adalah elektrod. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bertemu lagi kita tuan-tuan dan puan. Ada satu isu, saya dapat email semalam, tapi pagi tadi baru saya buka. Wakil pihak pemaju ni, wakil pihak pemaju perumahan desak ST minta ambil tindakan kepada kita. Wakil pihak pemaju ni saya rahsiakan dulu nama dia. Dia desak ST supaya ambil tindakan kepada Mahbahyu Engineering ni sebab kantorkan kerja dia orang. Kan? Lepas tu dia kata kalau ST tak ambil tindakan kepada syarikat Mahbahyu Engineering atau kepada saya ni, syarikat pemaju akan saman saya ni. Pemaju akan saman Mahbahyu Engineering. Okey. Senang je. Lepas tu ada lagi soalan. Soalan dia kata Mahbahyu ni tak ada kompeten. Boleh ke buat kerja inspection ni? Siapa kata Mahbahyu tak ada kompeten? Jangan pandai-pandai. Mahbahyu punya kompeten lebih besar daripada PW. Kejap lagi dia tunjuk. Lepas tu dia kata pula apa lagi? Dia kata apa, Mahbahyu ni menganiaya developer lah, menganiaya kontraktor elektrik yang dilantik oleh developer ni. Bila masa Mahbahyu aniaya? Anda yang buat kerja tak betul, anda yang buat kerja tak follow spek ST, lepas tu anda, bila Mahbahyu dah kantorkan anda, sedangkan anda tu ada PW, seorang kompeten, anda buat kerja tak follow spek, bapa anda dah bagi anda PW, anda tak ikut arahan bapa anda, Mahbahyu datang kantor kan, anda kata kami aniaya anda. Apa pula? Kan? Macam tak betul je tu. Okey, lepas tu dia kata dia nak saman Mahbahyu. Jangan risaulah, samanlah. Kalau anda rasa boleh menang, anda saman. Sebelum pihak wakil pihak developer ni nak saman Mahbahyu Engineering, anda kena saman ST dulu. Anda kena saman ST dulu. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab saya buat inspection 100% menggunakan rujukan daripada ST. 100% tepat peraturan yang kita guna daripada ST. Jadi anda berani ke saman kita? Kalau anda nak saman Mahbahyu, anda kena saman ST dulu. Boleh ke anda saman ST? Berani ke? Dah terang-terang anda pun buat kerja tak betul. Kabel semua hitam, tak ada marking. Kabel water heater patut 4mm, anda pakai 2.5mm. Kabel aircon untuk 25 horsepower ke atas patut pakai 4mm, anda pakai 25mm. Apa lagi, kabel earding patut pakai saiz 10, anda pakai saiz 4mm, pakai saiz 6mm. Apa lagi anda buat? Macam-macam masalah anda buat. Anda berani ke nak saman ST? Fikir baik-baik. Minta maaf, saya baru baik demam ni, jadi mood agak kurang baik. Jadi saya cubalah cakap selembut mana yang boleh. Pertama, pihak wakil developer ni bagi tahu, okey, video ni untuk ST juga. Video ni untuk ST, tolong sampaikan kepada engineer-engineer ST atau bos-bos ST biar mereka tengok juga. Sebab email ni wakil developer tu dia emailkan kepada ST, tapi dia CC kepada saya, jadi saya dapat baca lah. Jadi ST mesti tahu hal ni. Jadi tolong siapa yang tengok video ni, tolong sampaikan kepada ST, kita bagi pencerahan. Senang. Saya tak suka nak berdebat benda-benda yang tak cerdik lah. Imam Syafi'i pernah berkata, aku akan menang berdebat dengan orang yang berilmu. Imam Syafi'i pernah berkata, aku akan menang berdebat dengan orang yang berilmu, tapi aku akan kalah berdebat dengan orang yang bodoh. Jadi faham maksud tu. Tak habis-habis nak jumpa Mahbahyu. Hebat sangat ke Mahbahyu ni sampai korang semua nak jumpa Mahbahyu? Tak perlulah jumpa. Sebab apa tahu, benda dah terang lagi bersuluh. Repair je lah. Okey, soalan pertama dia kata Mahbahyu ni tak ada kompeten daripada ST. Korang ingat yang keluarkan kompeten tu ST je ke dalam Malaysia ni? CIDB tak boleh keluarkan kompeten ke? TMB tak boleh ke? JKR tak boleh ke? ITMA tak boleh ke?
Macam-macam, banyak lagi badan-badan besar yang keluarkan kompeten. Kompeten, untuk dapatkan kompeten PW4 atau kompeten PW2 atau kompeten lah. Saya cerita bab kompeten PW2 dulu. Untuk nak dapatkan kompeten PW2 tu, anda pergi belajar 6 bulan dekat institut-institut yang dilantik oleh Suruhanjaya Tenaga. Satu ahad aja belajar 6 bulan, anda dah boleh dapat dah PW2. Apa susah? Tak susah pun dapat PW2. Untuk dapatkan kompeten PW ni, kompeten PW ni untuk kebenaran anda melaksanakan pendawaian. Kebenaran melaksanakan pendawaian. Ataupun kalau dia ada PW4 nil. PW4 nil tu yang besar lagi, baru anda boleh endorse. Itu aja. Tapi saya punya kompeten lebih besar daripada PW. Kompeten saya daripada CIDB. Di sini Farid. Letak kat sini, baca, tengok ni. Besar-besar sikit. CIDB Malaysia, Sijil Kecekapan Kemahiran. Dengan ini adalah disahkan bahawa Muhammad Azrizal bin Aziman, nombor kad pengenalan, telah diiktiraf penyelia tapak binaan bertauliah. Bertauliah mean competent. Maksud saya adalah kompeten. Jadi apa masalahnya saya nak kena ada PW4 pula, sedangkan saya kompeten daripada CIDB. CIDB pun satu badan yang sangat besar kat Malaysia. Bidang kerja elektrikal oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, CIDB, telah memenuhi segala kehendak standard kemahiran kebangsaan. Berapa kali nak ulang tu? Bagi penyelia tapak binaan yang ditetapkan oleh CIDB. Yang sign siapa? Engineer Ahmad Asri Abdul Hamid, Pengurus Besar Kanan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, CIDB, pada 20 Oktober 2015. Nak tengok apa bidang kuasa saya? Kan jangan terperanjat pula. Tak habis-habis soal kompeten. Tu, Farid. Kalau anda tak reti bahasa Melayu, nanti anda translate lah sendiri. Tu. Clear, Farid? Ni, dah lama sikit. Tu. Lagi sampai habis. Besar angkat atas. Macam tu. Ni. Ni, in particular, he is able to. Ni kuasa saya. Ni bidang kuasa saya. Ada 14 bidang kuasa. Power bidang kuasa saya ni. Lagi sampai bawah. Okey, naik balik. Kalau anda rasa tak sempat nak tengok, anda pause saja. Nombor 1. Okey. Bawah. Okey. Nombor sijil. Pergi siasat nombor ni dekat CIDB. Tak puas hati lagi. Nak lagi soalkan kompeten saya. Saya memang kompeten pun, tapi saya kompeten CIDB. Kompeten saya lebih besar daripada PW. Tak tengok bidang tugas saya tadi? Tak tengok saya punya kuasa kat belakang ni? Nak tengok diploma saya pula? Ni. Tu. Nampak tu? Politeknik Port Dickson. Ni berpenuh ni sini. Nampak tu, Muhammad Azrizal, diploma, baca tu. Ni sijil. Tu nampak tu. IC tutup. Sijil kejuruteraan elektronik. Politeknik Port Dickson. Tu, bawah tu. Clear, Fred? Apa lagi nak? Okey, dah tanya pasal soal kompeten. Dah terang lagi bersuluh. Kompeten saya lebih besar daripada PW4 yang dikeluarkan oleh ST kepada pendawai elektrik. Saya dah kuat. PW4 hanya diberi kuasa untuk melaksanakan pendawaian. Saya diberi kuasa untuk memeriksa pendawaian, untuk inspection pendawaian dan ambil tindakan jika pendawaian tersebut tidak mematuhi spesifikasi. Soalan yang berikutnya, dia kata syarikat Mahbayu Engineering tidak register dengan ST. Syarikat Mahbayu Engineering tidak register dengan ST. Nak buat apa saya register? Saya bukan kontraktor. Berapa kali saya nak ulang?
Banyak kali dah saya ulang, kita bukan kontraktor. Mah Bayu Engineering Malaysia Sdn Bhd, kita dah ada perniagaan lain. Kita ada perniagaan-perniagaan yang lebih baik. Perniagaan-perniagaan, bisnes-bisnes yang menguntungkan. Buat apa kita nak register ST? Kita bukan kontraktor. Tapi, kenapa Mah Bayu Engineering datang buat inspection kepada pembeli-pembeli rumah yang dianiaya atau teraniaya? Sebab mereka minta. Kami tetapkan, kami tak ada keuntungan pun. Mah Bayu Engineering buat inspection tu tak ambil keuntungan pun. Memang customer kena bayar. Memang pembeli rumah nak minta kita bantu, nak minta Mah Bayu Engineering Malaysia Sdn Bhd bantu datang buat inspection, kena bayar. Tapi kami tak ada untung. Mereka bayar 650 untuk inspection. Minyak untuk 2 kereta. Dekat situ minyak je dah 200. Gaji pekerja dah dekat 4,500. Makan lagi tak ada untung. Jadi kenapa kami inspection? Sebab kami suka bantu orang. Ini adalah social activity syarikat Mah Bayu Engineering untuk bantu orang. Sebab kami ada knowledge. Kami orang yang berilmu. Kami ada ilmu elektrik yang Allah pinjamkan. Jadi dengan ilmu tu kami bantu orang yang dianiaya. Sepatutnya engkau orang yang ada PW4 tu buat kerja betul-betul lah. Kau orang buat kerja tak betul, lepas tu Mah Bayu kantoi kan, kau nak salahkan Mah Bayu pula. Kenapa? Engkau orang yang salah, kau kata kami aniaya engkau orang. Biar betul. Jadi Mah Bayu Engineering bukan kontraktor, kami bukan kontraktor dan kami tidak berminat langsung menjadi kontraktor. Tapi kenapa kami buat inspection? Sebab orang minta tolong, kita tolonglah. Itu je jawapan dia. Dan di belakang kita, masa kita datang buat inspection, di belakang kita ada PW4, ada PW2. Cuma mereka tak masuk dalam video. Bukan semua kita nak masukkan dalam video. Ada PW4, ada PW2. Ini yang datang buat inspection sama-sama. Tak ada masalah pun pasal tu. Okey, lepas tu apa lagi dia tanya kita? Farid dia kata panjang sangatlah, malas nak baca. Jadi tu cukuplah tu. Okey, macam ni Farid dia tunjukkan. Ni dia kata ni soalan ni. Ni Farid. Ni email dia. Nampak dia tanya boleh tak earthing tu sambung pada BRC. Dah terang kat sini dah. Nampak ni? Pergi tengok video ni. Tengok video tajuk ni. Pergi dekat YouTube, tengok tajuk ni, ilmu kacang nak rendahkan resisten bumi below 10 ohm. Ni tajuk ni, saya dah terangkan A to Z. Kenapa earthing tak boleh tap pada BRC ataupun riba untuk sistem domestik. Untuk sistem domestik, untuk industri lain, untuk rumah pangsa puri, apartmen, kondominium lain. Ini rumah teres, rumah landed. Tak boleh. Sebab apa? Saya dah ajarkan dalam video ni. Pergi tengok. Tengok sampai habis. Okey, ni buku Suruhanjaya Tenaga. Panduan Pendawaian Elektrik Pasangan Domestik. Faham tak ni? Domestik. Domestik ni rumah. Saya malas nak cerita-cerita benda ni. Kau orang engineer, kau orang jutera, patut kau lebih cerdik. Bukan kau soal benda-benda bodoh. Page 49. Okey, 50 dulu. Page 50, nampak tu? Ada ke ni rod bumi, elektrod bumi, nampak tu? Farid, clear? Cantik Farid. Elektrod, ada ke sambung ke mana-mana elektrod ni? Dia kata kita buat wakil developer email, dia marah, dia komplain, dia kata Mah Bayu buat inspection, Mah Bayu cabut wire-wire dekat road ni, check road saja. Patutnya kena check sekali dengan wire-wire. Kalau check sekali dengan wire-wire tak pure lah. Nampak tu? ST dah tulis dah dekat buku dia ni. Garis panduan pendawaian elektrik perpasangan domestik. Okay, Farid? Ni alat uji. Alat uji. Elektrod. Nampak elektrod? Ada tak elektrod ni sambung kat mana-mana? Ada tak disambung kat mana-mana? Dia tak disambung kat mana-mana pun. Ni jarak je, ni pembaris. Ni skala. Ni garisan, ni adalah skala. Skala rod kuning. Ni ujian hendaklah diulang sekurang-kurang 3 kali bertujuan untuk mengelakkan bacaan tidak tepat disebabkan kawasan rintangan bertindih. Rekod bacaan pertama Z1. Nampak tu? Ni 10 meter. Ni skala 10 meter, ini 10 meter. Cara dia. Baca sendiri, nanti buka page 50 ni fahamlah. Cara dia, takkanlah semua nak terang. Kan kau orang tu engineer, takkan kau tak cerdik. Apa lemah sangat kau orang punya knowledge tu. Okey, sini. Jadi ni 49, clear 49. Okey. Nampak ni.
Ujian rintangan elektrod bumi. Dah tulis kat sini dah. Ujian ini bertujuan untuk memastikan. Okey, take note ni ST. Take note ni wakil developer, take note. Ujian ini bertujuan untuk memastikan elektrod yang ditanam itu tidak berada dalam kawasan rintangan bertindih dengan elektrod lain. Faham tak ni? Memastikan elektrod yang ditanam itu tidak berada dalam kawasan rintangan bertindih dengan elektrod lain. Elektrod lain ni kemungkinan adalah besi BRC, besi pagar, riba, pipe air, ataupun apa lagi Farid? Apa-apalah besi dalam tanah tu kan? Kemungkinan. Tapi kalau anda rasa macam was-was dengan apa yang saya cakap, anda pergi jumpa ST, tanya ke ST, minta dia terangkan. Saya pun tak adalah kata 100% saya betul, tapi ikut pemahaman saya kata saya bukan 100% saya kata saya betul, tapi ikut pemahaman saya, ayat ni mudah dipaham. Memastikan ujian rintangan elektrod bumi. Ujian ini bertujuan untuk memastikan elektrod yang ditanam itu tidak berada dalam kawasan rintangan bertindih. Bertindih maksudnya dia ada touching dengan elektrod lain. Maksudnya elektrod ni tidak bertindih dengan elektrod lain. Elektrod tu maksud bukan tembaga saja. Segala jenis metal, segala jenis besi dan pengalir adalah elektrod. Faham tak? Jadi sebab tu kita cabut semua, kita test satu sahaja. Kita test hanya copper rod sahaja. Bukannya kita test copper rod ni, elektrod ni disambung pada BRC, disambung pada riba, disambung kepada macam-macam, baru kita test. Bukan. Sebab dekat sini dah tulis dah. Ujian rintangan elektrod bumi. Ujian ini bertujuan untuk memastikan elektrod yang ditanam itu tidak berada dalam kawasan rintangan bertindih dengan elektrod lain. Maksudnya dia mesti pure, dia tak boleh bertindih dengan lain-lain elektrod. Dengan riba, besi riba ke, besi BRC ke, dengan pipe air ke, kan? Dia tak boleh, dia hanya pure. Jadi betul lah cara kita buat. Jadi untuk anda nak bising apa lagi? Ni Farid ni. Ni. B. Mengetahui kesesuaian kedudukan elektrod yang ditanam. Mengetahui kesesuaian kedudukan elektrod yang ditanam. Menguji rintangan elektrod bumi. Dia tulis menguji rintangan elektrod bumi. Dia tak tulis menguji rintangan elektrod bumi dicampur dengan riba, dicampur dengan BRC, dicampur dengan lain-lain sambungan dalam rumah. Dia tulis kat sini menguji rintangan elektrod bumi. Dia tulis sini C 11.2.4 ujian rintangan elektrod bumi. C. Menguji rintangan elektrod bumi. Maksudnya untuk uji rintangan elektrod bumi sahaja. Dia tak ada tulis pun uji elektrod bumi ni uji disambung dengan BRC, disambung dengan riba, disambung dengan macam-macam lagi. Dia tak tulis. Dia tulis ST menetapkan menguji rintangan elektrod bumi. Maksudnya elektrod bumi sahaja. Apa masalahnya? Apa yang anda sudah sangat nak faham? Dah buat salah betul kan je lah. Alat uji yang digunakan adalah penguji rintangan bumi, Earth Resistance Test. Kaedah pengujian adalah seperti berikut. Baca sendiri 49. Okey. Buku ni, Garis Panduan Pendawaian Elektrik Pemasangan Domestik. Domestik, ingat. 2016. Kira tu? Okey. Berapa minit video tu, Farid? 18. Jadi benda-benda Kang saya nak cakap kasar-kasar, Kang ada yang tak boleh terima kan? Ada yang touching. Ni saya cubalah berlembut ni. Jadi wakil developer yang hantar email tu macam tak cerdik lah bagi saya. Engkau orang desak ST suruh ambil tindakan kepada Mahbayu Engineering, sedangkan Mahbayu lah syarikat yang menegakkan peraturan ST dekat Malaysia ni. Mahbayu lah puncanya yang menegakkan peraturan pendawaian yang mengikut spesifikasi Suruhanjaya Tenaga dekat Malaysia ni. Disebabkan pengetahuan yang di-share, yang dikongsikan oleh Mahbayu, setelah semakin ramai wireman
PW ataupun yang tak ada PW dekat Malaysia ni yang membuat penawaian mematuhi spesifikasi dan lebih selamat untuk pelanggan, untuk pengguna, untuk pembeli rumah. Jadi anda nak saman Mahbayu, anda kena saman ST dulu. Sanggup ke? Berani ke saman ST? Okey. Video ni tolong sampaikan kepada ST, CC kepada ST supaya ST pun dapat tengok juga. Jadi tak perlu nak persoalkan siapa Mahbayu. Tak perlu dah persoalkan kenapa Mahbayu ni macam ni. Mahbayu kita tak berminat dalam perniagaan elektrik ni, tak berminat sebab kita ada perniagaan yang lebih baik. Tapi orang minta tolong, kita tolonglah. Jadi jangan persoalkan lagi lah. Kalau video yang seringkas, yang detail ni pun anda tak boleh faham, saya tak tahulah level IQ anda tu macam mana. Terima kasih kerana menonton. Saya Muhammad Azrizal Aziman. Saya pengarah syarikat Mahbayu Engineering Malaysia secara berhad. Saya penulis 5 buku elektrik dan solar antara terbaik di Asia, bestseller selama 7 tahun berturut-turut. Saya pakar elektrik, saya pengguna solar Malaysia. Terima kasih.